Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para hadirin yang menonton video saya pada hari ini. Saya Haikal bin Zunaidi daripada kelas pengajian Melayu 1 akan melakukan pengucapan awal tentang bahaya merokok. Tapi kenapa saya memilih tajuk rokok untuk melakukan pengucapan awal ini? Ini kerana terdapat satu fakta yang mengatakan bahawa 50% golongan Malaysia adalah perokok, yang di mana hampir keseluruhan sebahagian daripada masyarakat yang ada di Malaysia ini adalah perokok. Dan ada juga fakta yang mengatakan bahawa 50% hingga 70% hisap yang dilepaskan daripada perokok akan disedut oleh orang sekeliling mereka, yang di mana mungkin akan menjadi kesan kepada orang yang hidup itu. Kita akan ketahui sebentar lagi. Dan terdapat juga fakta yang mengatakan bahawa hanya 50% perokok yang akan dapat menjangkaui umur 70 tahun. Yang di mana sebahagiannya lagi tidak dapat menjangkaui. Mungkin akibat kesan rokok atau benda lain, kita tidak tahu. Nanti kita akan saksikan. Jadi, apa itu rokok? Menurut Wikipedia, rokok merupakan tembakau yang dibalut berbentuk silinder, sama ada daripada kertas maupun daripada pelbagai jenis daun, seperti contoh daun nipah yang berukuran antara 70 mm hingga 120 mm yang berdiameter 10 mm. Rokok dibakar pada salah satu hujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup melalui mulut pada hujung yang lain. Dalam rokok juga mengandungi bahan-bahan kimia yang berbahaya, seperti contoh nikotin, DDT atau dikenali sebagai ubat nyamuk, butana iaitu satu gas yang boleh membunuh, metanol iaitu bahan bakar untuk roket, serta tar yang di mana bahan untuk membuat jalan raya, karbon monoksida iaitu bahan beracun, amonia iaitu bahan dalam pencuci lantai, toluene iaitu bahan pelarut, formaldehyde iaitu bahan pengawet mayat, kadmium iaitu yang terdapat di dalam bateri. Seterusnya arsenik, racun anai-anai, hidrogen cyanida, sebuah racun juga, dan sekali iaitu butana, iaitu gas yang boleh membunuh. Apabila kita mendengar tentang bahan yang terdapat di dalam rokok ini, apakah ia mendatangkan faedah? Sudah pasti tidak. Malah ia mendatangkan kesan-kesan buruk. Dan apakah kesan itu? Kesan yang pertama, jika kita merokok adalah ia akan membahayakan kesihatan kita. Seperti kita tahu bahawa di sebelah kotak rokok sudah dijelaskan secara terang-terangan bahawa bahaya merokok. Tetapi perkara tersebut tidak diendahkan oleh para perokok. Malah gambar penyakit juga sudah terang berada di kotak tersebut, yang juga menunjukkan bahawa satu kesan apabila kita merokok. Sudah tidak disangkalkan lagi bahawa rokok 100% membawa kepada kemudaratan kita. Mengapa rokok membahayakan kesihatan kita? Perkara ini terjadi kerana bahan yang digunakan untuk membuat rokok itu tersendiri, seperti yang saya katakan tadi, mengandungi pelbagai bahan kimia seperti nikotin, DDT, butana, metanol, dan sudah seperti yang saya berikan tadi. Bila seseorang itu merokok, segala bahan kimia yang terdapat di dalam seputung rokok itu akan bertindak balas dengan tubuh badan manusia yang terdiri daripada pelbagai organ-organ. Sebagai contoh, anggota mula-mula yang digunakan oleh perokok untuk menghisap rokok, iaitu mulut. Apakah kesannya? Iaitu
kita dapat tahu, di mulut sahaja, rokok boleh mengakibatkan pelbagai penyakit, seperti gigi menjadi kuning, bibir akan semakin gelap, dan yang paling teruknya ialah kanser mulut. Ini terjadi pada bahagian mulut. Pada anggota lain lebih teruk, seperti contoh, terjadinya kanser pundi kencing, kanser perut, kanser usus dan rahim, kanser esofagus, kanser tekak, kanser pankreas, kanser paru-paru dan kanser payudara. Terang lagi bersulung bahawa rokok ini dapat membahayakan kesihatan. Tapi masyarakat kita pada hari ini tidak mengendahkan kerana kononnya mereka mengatakan bahawa apabila mereka menghisap rokok, mereka dapat menyelesaikan masalah yang berada di dalam fikiran mereka. Jadi mana mereka dapat melepaskan stres dan dapat melepaskan masalah yang terdapat di dalam fikiran mereka. Oleh itu, mereka sudah hiraukan apa bahaya yang akan terjadi terhadap diri mereka sendiri. Dan yang kedua, jika merokok, iaitu boleh menyebabkan pembaziran wang dalam kalangan para perokok. Mengapa saya berkata begitu? Ini kerana setiap tahun, pihak kerajaan akan sentiasa menaikkan harga rokok melalui belanjawan yang dibentangkan di Parlimen, yang di mana harga akan sentiasa meningkat pada setiap tahun, menyebabkan para perokok ini membeli rokok dengan harga yang mahal, yang di mana akan menyebabkan pembaziran wang. Tapi para perokok tidak akan mempedulikan hal ini kerana mereka sudah ketagih. Dapat kita ketahui apabila kita sudah ketagih melakukan sesuatu, kita akan berusaha juga untuk mendapatkannya dengan apa jua cara. Ianya akan memberi kesan kepada uh, para perokok yang sudah mempunyai tanggungjawab, iaitu keluarga. Kenapa saya berkata begitu? Kerana perlu menanggung isteri dan anak mereka menggunakan wang tersebut untuk membelanja pembelanjaan mereka seperti makanan, uh, baju dan sebagainya. Tetapi uh, mereka akan terjejas apabila membeli rokok yang sangat mahal. Dapat kita ketahui harga rokok di kedai pada zaman ini telah mencecah RM11 hingga RM20 untuk satu kotak. Tetapi bagi penagih untuk menghisap rokok ini, mereka memerlukan sekurang-kurangnya sekotak sehari. Dapat kita nilai betapa banyaknya pembaziran yang akan berlaku apabila mereka membeli rokok dengan harga sebegini. Tapi pembaziran wang ini bukan sahaja berlaku bagi golongan orang dewasa, begitu juga dengan pelajar sekolah. Mereka sanggup mengikat perut semata-mata ingin menyedot rokok ini yang mempunyai pelbagai kemudaratan. Menggunakan wang ibu bapa mereka yang diberikan kepada mereka untuk membeli makanan di sekolah. Tetapi mereka sebaliknya menggunakan wang tersebut untuk membeli rokok. Ini akan menyebabkan pembaziran bagi kalangan pelajar. Pendek kata, menghisap rokok merupakan perkara yang nyata membazir dan merugikan wang kita. Akhir sekali, kesan yang paling memudaratkan bagi seorang perokok iaitu mereka akan membahayakan orang yang berada di sekeliling mereka. Hal ini kerana bahan yang terdapat di dalam asap rokok mempunyai 2 kali lebih banyak nikotin, 5 kali lebih banyak karbon monoksida, 3 kali lebih banyak tar dan 50 kali lebih bahan kimia yang berbahaya bagi kesihatan yang disedut oleh orang yang berada di sekeliling ataupun kita memanggilnya sebagai perokok pasif. Perokok pasif iaitu orang yang secara tidak langsung menghisap rokok yang di mana mereka menghisap rokok yang dikeluarkan dari mulut orang yang sedang merokok. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa perokok pasif berisiko mendapat penyakit daripada perokok aktif lebih tinggi.
yang di mana risiko untuk mereka mendapat penyakit lebih tinggi berbanding orang yang merokok. Risikonya ialah meningkatkan risiko kanser, paru-paru dan penyakit jantung, masalah pernafasan termasuk radang paru-paru dan bronkitis, sakit atau pedih mata, bersin dan batuk-batuk, sakit kerongkong serta sakit kepala. Dan terdapat juga kesan kepada ibu hamil dan terhadap janin ibu hamil tersebut, iaitu akan menyebabkan keguguran bayi. Seterusnya, peluang pembesaran janin akan terencat meningkat 30% lebih tinggi, kematian janin dalam kandungan, pendarahan dari uri, dan peluang berat badan berkurang meningkat daripada 20 hingga 30%. Itu kita dapat simpulkan bahawa merokok ini akan membahayakan orang yang berada di sekeliling kita. Hadirin sekalian, sudah pastinya akan ada rokok yang ingin untuk berhenti. Tetapi, bagaimanakah cara mereka untuk berhenti? Mereka perlulah menentukan alasan. Di mana mereka perlu mencari alasan mengapa mereka harus berhenti. Seperti contoh, mereka mendapati bahawa kadar kesihatan mereka telah menurun, yang di mana mereka telah mendapat pelbagai penyakit akibat merokok. Oleh itu, mereka dapat menentukan alasan kukuh untuk berhenti merokok. Seterusnya, mereka perlu menetapkan tarikh berhenti. Apabila seseorang itu menetapkan tarikh untuk berhenti, maka mereka akan bersedia untuk melakukan sesuatu perkara tersebut. Yang seterusnya, mereka perlulah mencari dukungan. Yang di mana kita dapat tahu bahawa dengan dukungan ini, kita akan mendapat motivasi daripada seseorang itu untuk kita berubah dan kita akan melakukannya. Kerana kita mempunyai semangat di dalam diri kita untuk berubah. Yang seterusnya, kita perlulah mengganti kebiasaan kita. Apabila kita ingin uh, apabila kita ingin merokok, kita perlu mengganti kebiasaan itu dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah seperti bersukan, melakukan hobi-hobi yang menarik seperti memancing untuk mengelakkan kita berfikir tentang rokok itu lagi. Yang seterusnya, kita perlulah menghindari punca. Yang di mana punca kita menghisap rokok. Seperti contoh, akibat kita stres dan menghadapi masalah. Oleh itu, kita perlulah menghindari stres tersebut ataupun menghindari masalah tersebut dengan menceritakan masalah tersebut kepada orang lain supaya kita tidak akan menghadapi tekanan yang sangat tinggi. Dan yang paling penting iaitu kita perlulah tetap positif, yang di mana kita perlulah ceria dengan diri kita supaya kita boleh melakukan perkara itu. Apabila kita ceria, apabila kita positif, kita akan berkata kepada diri kita bahawa kita boleh untuk melakukan sesuatu perkara tersebut. Jika kegiatan rokok ini semakin berleluasa, apakah cara untuk mengatasi kegiatan merokok ini? Pertama, dengan menguatkuasakan undang-undang, yang di mana pihak kerajaan boleh menggubal undang-undang dan menubuhkan organisasi baharu untuk mencegah uh, para para penjual yang menjual rokok uh, kepada remaja yang berumur di bawah 18 tahun. Kerajaan perlulah mengenakan hukuman yang berat seperti penjara dan juga denda yang sangat tinggi. Oleh itu, para penjual ini akan merasa takut dan tidak akan menjual kepada remaja yang berumur 18 tahun. Yang di mana para penjual ini akan memastikan bahawa pembeli itu bukan uh, orang yang berumur 18 tahun. Seperti contoh dengan menggunakan IC. Seterusnya, langkah proaktif ataupun lebih efisien juga boleh uh, kerajaan lakukan dengan mengenakan kompaun yang tinggi terhadap para perokok yang merokok di tempat awam. Kita dapat tahu bahawa masyarakat kita pada hari ini sentiasa merokok dan tidak mengendahkan amaran yang diberikan oleh kerajaan.
mereka sentiasa merokok di tempat awam seperti taman, seperti di tempat makanan, restoran yang di mana dapat orang sekeliling yang berada di mereka dan boleh memudaratkan orang sekeliling tersebut. Oleh itu, kerajaan boleh meningkatkan kompaun dengan harga yang sangat tinggi untuk merendahkan ego mereka, supaya mereka sedar bahawa merokok itu juga memberi kesan negatif kepada mereka yang di mana mereka perlu membayar kompaun apabila melakukan sesuatu kesalahan. Oleh itu, mereka akan takut untuk merokok di tempat awam. Jelaslah pihak kerajaan perlu melakukan langkah yang serius untuk menangani kegiatan rokok ini. Seterusnya, langkah yang lain ataupun yang lebih efisien untuk menangani masalah tabiat merokok ini ialah dengan mengadakan kempen secara berterusan, terutamanya pada peringkat pendidikan. Ini kerana melalui kempen di sekolah dan institusi pengajian tinggi, ianya dapat dilihat mampu memberikan maklumat secara berterusan kepada pelajar dan masyarakat. Seperti contoh, penerapan kempen bahaya merokok bukan sahaja dapat diadakan secara besar-besaran, yang mana kempen secara formal, tetapi uh, kita juga pihak sekolah juga boleh melakukan kempen secara tersembunyi, yang di mana mereka perlu menyelitkan di dalam kurikulum bilik darjah yang harus diterangkan oleh guru mereka. Biasanya, ia mampu untuk mengurangkan tabiat merokok dalam kalangan pelajar dan masyarakat melalui pengajaran yang bermotivasi. Kenapa saya berkata begitu? Ini kerana guru boleh memberi fokus yang mendalam kepada pelajar untuk memberikan maklumat secara lebih jelas. Yang di mana guru dapat menerapkan bahawa rokok ini merupakan satu kegiatan yang tidak berfaedah untuk anak-anak dari kecil lagi. Contoh, mengadakan kempen tersembunyi di dalam bilik darjah yang dapat diterapkan dalam mata pelajaran sains. Yang kita ketahui bahawa dalam mata pelajaran sains, pelbagai kesan merokok dapat diketahui oleh pelajar kerana terdapat di dalam buku yang penuh dengan maklumat yang diperolehi. Yang di mana di dalam buku juga terdapat bahawa rokok ini merupakan kegiatan yang sangat memudaratkan. Oleh itu, guru boleh memberikan penekanan dengan melalui buku teks kepada pelajar untuk uh, guru mendidik mereka supaya tidak melakukan kegiatan ini. Biasanya, kempen secara khusus ini ataupun kempen secara senyap-senyap ini mampu untuk mengurangkan kegiatan merokok. Ini kerana ia diterapkan daripada pembelajaran peringkat rendah yang di mana kanak-kanak yang belajar. Oleh itu, maklumat ini dapat diberikan secara lebih awal. Oleh itu, kanak-kanak ini apabila dewasa, mereka tidak akan melakukan kegiatan ini kerana mereka sudah tahu bahawa perkara ini bukan perkara yang elok untuk dilakukan. Oleh itu, kita dapat ketahui bahawa tabiat merokok ini merupakan penyakit yang sangat sukar untuk diselesaikan secara mendadak oleh semua pihak di negara kita. Tetapi perkara ini bukan mustahil untuk kita selesaikan kerana ada pepatah yang mengatakan sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Iaitu setiap langkah penyelesaiannya pasti ada kesudahannya. Oleh itu, usaha menangani tabiat merokok perlulah perlu ada komitmen daripada semua pihak, tidak kira daripada pihak masyarakat iaitu keluarga dengan didikan ibu bapa terhadap anak-anak maupun peringkat yang lebih tinggi iaitu peringkat kerajaan yang seperti saya katakan tadi membuat undang-undang. Tetapi apa yang pasti, melalui kerjasama dan kesedaran semua pihak, masalah ini dapat dilenyapkan secara evolusi
dan sekaligus menjadikan masyarakat kita bebas daripada tabiat merokok. Jadi, itu sahaja pengucapan awam yang ingin saya berikan pada hari ini, dan saya berterima kasih kepada para penonton pada hari ini kerana telah melihat video saya ini. Sekian, terima kasih. Audio Jungle.